نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada minggu ni atas perkenan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung perbincangan kita berkenaan dosa-dosa besar. Dan pada minggu lepas kita dah masuk dosa yang ke-49, iaitu meratapi sama ada meratapi kematian ataupun meratap mendoakan kecelakaan dan binasa di saat ditimpa musibah. Jadi ada beberapa perbincangan dalam ni. Sekadar yang kita dah tengok minggu lepas adalah berkenaan hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk meratapi kematian. Dan dimaksudkan meratapi kematian tu adalah menangis dengan, kata Az-Zahabi dalam ni, menangis dengan suara yang kuat, meraung-raung, sampai kita kata apa, macam tak sedar diri kita kata menangis kan, nak tunjuk sedih sangat ataupun ikut sangat ke apa, kepada perasaan tu. Yang ni dilarang oleh Nabi SAW. Ada pun kata Az-Zahabi, menangisi mayat tanpa menyebut kebaikan dan suara kerasnya, maka ianya tidak haram. Menyebut kebaikan ni maksudnya kita kata dia jadi puji dan pujian, puji-pujian dan pujaan pada jenazah. Di antara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW daripada amalan jahiliyah, apabila ada di kalangan orang mereka meninggal, terutamanya orang ni dia daripada barangkali dia pahlawan dan sebagainya, maka apa yang mereka buat adalah di kuburan tu mereka akan tuliskan sejarah pahlawan tu. Akan tulis dia ni pahlawan daripada kabilah mana, dia pernah ikut perang mana, dia pernah bunuh berapa musuh dan sebagainya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Disebabkan takut kita kata ni termasuk dalam perbincangan sadduz zari'ah. Selalu kita bincang sadduz zari'ah ni, kita tutup pintu fitnah sebelum dia terjadinya. Perkara-perkara yang tak elok, nak melarang terjadinya perkara-perkara macam ni. Kita kata ditulis dia punya jasa-jasanya, daripada awalnya tulis bab jasa, kemudiannya jadi pujaan kepada kubur berkenaan. Dia jadi melampau-lampau dalam berlebihan dalam memuja orang yang meninggal dunia. Yang tu tak boleh. Jadi ada pun dalil yang menyebutkan bahawasanya Nabi SAW pun pernah menangis ketika kematian sahabat radhiyallahu anhum, pernah juga menangis ketika kematian dia punya cucu dia. Dan begitu juga dalam hadis malam ni, kita sentuh sikit insya-Allah sebelum kita masuk bab berikutnya. Tangisan Nabi SAW kepada anak dia. Dia dekat sini dia tulis silap, dia tulis daripada Anas, suatu hari Rasulullah SAW menjenguk cucu beliau Ibrahim, bukan cucu, anak dia. Dekat sini dia silap sikit, tulis kat sini. Dan selepas tu insya-Allah kita akan masuk, yang ni bab mungkin saya rasa lebih lebih relevan dengan kehidupan kita, iaitu bab bagaimana seseorang itu apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sebelum ni kita bincang bab meratapi kematian saja, tapi kita kata musibah dalam hidup ni bukan bab meratap kematian saja. Banyak lagi musibah-musibah yang boleh timpa kita. Dan nanti kita tengok perkara-perkara ni yang disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, sebelum tu saya sebutkan tadi, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW menjenguk, kat sini ditulis cucu, sebenarnya anak dia. Anak dia dengan Maryam Qibtiyah radhiyallahu anha, menjenguk anak baginda Ibrahim yang tengah sakaratul maut. Sakaratul maut ni maksudnya, sakarat ni maksud dia mabuk. Disebabkan orang, kalau kita sebut sakaratul maut, orang tu maksudnya dia mabuk kematian. Sebab kan reaksi orang yang nak meninggal dunia ni kan ada gaya macam orang mabuk. Bukan kata dia meninggal dunia mabuk dah, tapi cara dia meninggal dunia tu kita cakap dia dah tak berapa dengar kan. Lepas tu kalau kita minta dia balas pun, dia balas cakap kita tu pun, kita pun tak faham lah dia cakap apa. Kadang-kadang kita kata dengan buih keluar kita tu, dah macam tu dah. Itu sakaratul maut orang Arab panggil. Mabuk kematian. Jadi hadis ni berlaku ketika anak dia Ibrahim ni, anak dia baru berusia lebih kurang 2 tahun. Meninggal dunia demam panas, kata kan. Jadi diberitahukan pada Nabi SAW, anaknya Ibrahim hampir dah nak meninggal dunia, sakaratul maut. Lalu dihadapkan, dibawakan pada Nabi SAW, baginda jenguk anaknya. Lalu kemudian
kedua air mata baginda Nabi SAW berlinangan air mata. Sebab baginda Nabi SAW ni, Masya Allah, kita ni kalau dalam hidup kita ada kehilangan, ada kematian orang yang terdekat daripada kita, itu pun satu tamparan hebat dah kot kita tahu. Satu perkara yang memerlukan kesabaran yang banyak. Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Betapa ramai orang yang meninggal dunia keliling dia sebelum dia. Betapa ramai orang yang rapat pada dia meninggal dunia sebelum daripada dia meninggal dunia. Kita tengok isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal dunia sebelum daripada hijrah lagi, betul tak? Kita kata dia punya pakcik dia yang merangkap, boleh kata macam ayah dia lah, kita kata jaga dia, iaitu Abu Talib meninggal dunia sebelum daripada dia meninggal dunia. Ayah dia Abdullah, dia tak sempat jumpa terus. Maknya Aminah sempat jumpa selama 2 tahun saja. Sebab budaya Arab ni bila dia dapat anak, dia akan hantar anak dia untuk penyusuan yang buat dengan Halimatus daripada Bani Sa'ad tu. Dia menyusunya selalunya sampai 6 tahun. Tapi Halimatus Sa'diyah ni, dia pulangkan Nabi SAW pada maknya Aminah ketika baginda berusia berapa tahun? 4 tahun. Selalunya sampai 6 tahun, tapi baginda balik umur 4 tahun. Sebab kes apa? Kes yang ketika dia main dengan kawan-kawan dia tu, Jibril AS tangkap belah dada dia. Masyhur hadis kan? Dia belah dada dia, dicuci hati Nabi SAW dan dibawa keluar gumpalan hitam. Dia kata ini daripada gumpalannya syaitan. Lalu kemudian dijahit kembali dada Nabi SAW. Halimatus Sa'diyah, mana dia nak tahu tu Jibril? Mana dia nak tahu itu malaikat? Jadi dia tengok macam takutlah Muhammad ni ada orang nak tangkap dia, nak pengenaya ke dia. Jadi dia pulangkan. Peristiwa tu berlaku waktu baginda berusia 4 tahun. Jadi sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, dia balik ke mak dia waktu usia 4 tahun. Budaya Arab sebenarnya bagi balik usia 6 tahun. Jadi baginda balik 4 tahun, sempat duduk 2 tahun saja dengan mak dia. Saya ingat berapa ramailah daripada kita yang ada memori daripada umur 4 hingga 6 tahun. Ingat tak ingat duk kelabu asap gitu lah kot, kata tak berapa ingat sangat. Itu kita kata mak dia meninggal dunia, kemudian datuk dia meninggal dunia, kemudian pakcik dia meninggal dunia, kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan sekalian anak-anak Nabi SAW, melainkan Fatimah saja. Ini ujian berat. Sebab tu Nabi SAW ni dia Rasul Ulul Azmi. Anak-anak dia semua meninggal dunia sebelum dia. Anak lelaki dia berapa orang? 3 orang. Abdullah, Al-Qasim, Abdullah dengan Ibrahim. 3-3 meninggal dunia waktu kecil. Kemudian anak-anak perempuan dia, kita kata Ummu Kalsum, kita kata Zainab, kita kata Ruqayyah radhiyallahu anha, mereka semua pun meninggal dunia sebelum daripada Nabi SAW meninggal dunia. Dahsyat sungguh kata. Jadi ini baginda Nabi SAW. Kesabaran yang baginda tanggung tu, Masya Allah, kita tak boleh nak bayangkan. Maka di sini hadis menceritakan anak dia Ibrahim tengah sakaratul maut. Bayangkan budak umur 2 tahun sakaratul maut, kecil lagi kita kata kan. Lalu berlinangan air mata Nabi SAW. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, engkau menangis ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, dia kata. Maksudnya apa? Sebab Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu faham bahawasanya Nabi SAW melarang daripada meratapi kematian. Tapi Nabi SAW menangis. Okey. Jadi di sini kata Nabi SAW, dia kata, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, tangisan ini adalah rahmah. Kesedihan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kembali menangis lalu bersabda, sesungguhnya mata ini berlinang air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengucapkan selain apa yang diredai oleh Tuhan kami. Sungguh kami sangat bersedih kerana berpisah denganmu ya Ibrahim. Maksudnya apa? Menangis tu boleh, tapi kalam tu baik-baik, jaga-jaga. Kita ni manusia bila tengah sedih, segala benda boleh sebut kan. Kau orang kata, kenapalah kau mati? Lepas kau mati ni siapa lagi lah nak beri makan kat kami? Melampau-lampau lah. Kok yang tu siapa dia? Itu bawa Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi nak lindung kami? Saya kalau awak mati, saya pun nak mati sekali. Saya tak boleh hidup lah macam ni. Melampau-lampau kata. Yang ni tak boleh. Sedih tak ada masalah. Tapi kata Nabi SAW, kami tak ucapkan apa-apa pun yang melainkan apa yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih, selamat tinggal, tak ada masalah kata. Tapi jangan lebih dia tu. Terkait hadis-hadis sahih yang menyebut mayat diseksa kerana tangisan keluarganya, tidak diertikan secara tekstual, tidak diertikan secara literal dan mutlak, tetapi ditakwilkan. Ini saya ada sebut minggu lepas. Dia kata ulama berbeza pandangan berkaitan dia punya penafsiran dia. Ada sejumlah pendapat dalam hal ini dan ini pendapat yang paling kuat wallahu alam, adalah bahawa si mayatlah yang menyebabkan tangisan tersebut, mungkin kerana ia telah berwasiat
agar ditangisi atau sewaktu dengannya. Ini ada saya sebut minggu lepas. Ada hadis bahawasanya jenazah itu diseksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Jadi kita kata apa pula kawan tu yang menangis, kenapa pula dia yang kena seksa? Sedangkan Quran sebut, dia kata wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang yang menanggung dosa tu tak tanggung dosa orang lain. Tapi macam mana pula dia yang menangis, tiba-tiba keluarga dia yang menangis, tiba-tiba dia kena seksa. Jadi di sini kata Az-Zahabi, pengertiannya adalah dia yang mewasiatkan agar dia ditangisi. Barangkali dia pesan dekat keluarga dia kata nanti ayah mati takkan tak ada orang menangis. Teruk sungguh ayah ni takkan tak ada orang suka kot. Sekejap lagi ayah mati kamu nangis kuat-kuat Dia pesan macam tu. Ataupun macam yang kita tengok juga satu lagi kes, dia pergi upah orang menangis. Hak tu zaman jahiliah ada, zaman sekarang pun ada juga, kita kata sebahagian daripada tu. Okey. Para pengikut Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat boleh menangisi si mati baik sebelum ataupun setelah meninggal dunia, namun lebih baiknya sebelum meninggal dunia. Ini pandangan Asy-Syafi'i. Maksudnya kawan tu dekat meninggal dunia, kawan tu tengah sakaratul maut, masa tu nak menangis, nampak dia nak meninggal dunia, okey lagi. Tetapi lepas dia meninggal dunia, eloknya jangan menangis dah. Ini pandangan Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab dia kata apa? Dia kata kemudian ketika si jenazah sudah meninggal dunia, jangan ada seorang wanita pun yang menangis, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud wallahu taala alam. Jadi hadis ni menunjukkan Asy-Syafi'i menggunakan hadis ni bahawasanya menangisi jenazah setelah meninggal dunia hukumnya adalah makruh, tak haram, makruh. Eloknya adalah kalau nak menangis pun sebelum kawan tu meninggal dunia, masa sakit, masa hembus nafas, lepas tu dah urus jenazah, dah kapan apa semua, elok jangan menangis dah. Sebab kita takut dia tak terkawal, dia kata kan. Mereka menafsirkan hadis, kemudian ketika si jenazah sudah meninggal dunia, jangan ada seorang wanita pun yang menangis, adalah sebagai larangan yang makruh, wallahu ta'ala alam. Tetapi kita tengok juga waktu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi SAW mengizinkan mereka menangis, menunjukkan itulah disebut tadi makruh, tak ada lah, tak boleh terus, dia kata. Okey, wallahu alam. Okey, kita habis bab tu dan kita akan tengok seterusnya. Ini berkenaan dengan musibah. Yang ni saya ingat kena dengan lebih relevan lah, sebab bab meratap ni macam kita sebut minggu lepas, rasanya dalam negara kita payah kot nak cari bab meratap ni, sampai pukul-pukul badan, sampai lempah muka sendiri, sampai apa, tarik rambut yang saya cerita minggu lepas, ada imam Syiah tu bergayut dekat kipas, tak ada lah, kata alhamdulillah negara kita tak ada macam tu. Tapi dalam ditimpa musibah, ayah ni tak ada orang boleh terlepas. Baik, kata Az-Zahabi, dia kata mengapa tukang ratap diseksa? Kenapa orang yang tukang meratap tu, diupah untuk meratap tu, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Alasan mengapa para wanita tukang ratap mendapatkan seksa dan laknat sedemikian rupa adalah kerana dia memerintahkan berkeluh kesah dan melarang bersabar, padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan bersabar dan mengharapkan pahala, melarang berkeluh kesah dan juga marah-marah ketika ditimpa musibah. Yang ni kita kata sama juga ada saya sebut minggu lepas, bila sahabat kita ditimpa musibah, jangan kita perangatkan lagi. Jangan kita orang kata apa, curah minyak dalam api, kita kata. Jangan macam tu. Kita kata kawan tu dah tengah sedih, ada orang kot lah mak ayah dia ke, dia punya kawan ke apa meninggal dunia, dia pergi tu dia tumpah menangis lagi. Bagi tukang ratap ni kerja dia macam tu, dia menangis kalau nak tunjuk, nak menzahirkan kesedihan tu. Maka apa yang jadi, orang ni dah lah tengah sedih, kita kata. Tengok orang menangis, dia pun makin kuat menangis. Maksudnya sedemikian. Tak boleh sedemikian. Kita pergi nasihatkan dan sebagainya, yang tu bagus, sebahagian daripada sunnah. Tapi kita pun pergi marakkan lagi, tak boleh macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang bersabar, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud sabar? Sabar adalah menahan diri daripada melakukan ataupun menyebut perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam ketika mana kita ditimpa musibah ni, biasa hati kita ni kadang-kadang terfikir benda tak elok, gitu kan. Yang tu biasa. Kemanusiaan ni macam tu lah, kita kata. Tapi yang dimaksudkan sabar tu, bukan kita tak rasa terus macam tu. Manusia mesti ada marah dia, mesti ada dia punya sedih dia. Kalau tak marah, tak sedih itu, kita kata bukan apa? Bukan manusia lah kot. Baru ni minggu lepas lah, seminggu setengah lepas ke 2 minggu lepas, ada kes seorang wanita dekat Jordan minta fasakh daripada suami dia.
Ada dia baca, keluar suara bawah gitu. Dekat WhatsApp keluar, kat sahabat keluar. Dia minta fasah daripada suami dia. Sebab apa? Sebab suami dia tak pernah sekali pun marah atau bergaduh dia. Tak pernah. Dia kata suami saya baik sangat. Dia kata ingat apa? Dia kata dia tak pernah rasa kalau dia buat silap suami dia marah, suami dia betulkan kesalahan dia ke ataupun benda tak setuju. Dia kata paling kurang pun dia kata kalau setahun sekali pun aku ada ataupun sepanjang perkahwinan kami sekali je gaduh, dia kata yang tu pun dia kata cukup lah nak rasa, dia kata gaduh dengan suami tu. Macam-macam manusia kan. Kalau orang bergaduh kata ustaz saya nak suami hok tak gaduh, hok tak gaduh ustaz saya nak suami gaduh, macam-macam. Tapi kita kata yang ni sebahagian daripada fitrah. Kotlah dia rasa apa? Dia rasa macam manusia macam tu lah. Ada masa kita rasa macam nak marah, kita rasa sedih, hati kita mula terdetik benda-benda yang tak berapa elok. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan sabar. Dan dalam Al-Quran, kenapa kita tengok dalam Quran ni dia tak sebut secara khusus apa dia jenis-jenis musibah yang boleh timpa manusia? Ada tak Quran sebut? Sebagai contohnya, Quran ada sebut, adalah sikit secara umum. Tapi Quran sebut ujian-ujian yang ditimpa pada manusia ni macam-macam benda jadi. Dia tak sebut secara khusus dengan banyak. Sebab apa? Sebab memang sebahagian daripada kehidupan manusia ni memang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sedemikianlah. Selalu banyak kali saya sebut, jangan kita silap faham. Jangan kita ingat bila kita ni orang Islam, kita ni tidak diuji Allah. Dia bukan macam tu. Jangan ingat bila kita ni agama Islam, kita berhak menjadi negara paling kaya, kita berhak menjadi negara paling maju, kita berhak menjadi masyarakat paling bertamadun. Itu semua kesan sampingan daripada beriman, bukan tujuan utama Islam tu. Islam ni bukan itu gaya ukuran dia. Ada orang dia tengok ni gaya ukuran dia, dahlah dia pertikaikan. Kalau Islam ni betul, kenapa orang Islam tak kaya-raya? Tak ke banyak suara-suara macam tu? Itu bukan dia punya ukuran dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan pada kita bahawasanya orang Islam ni dalam hati dia ada ketenangan ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kesabaran. Apa kata Nabi SAW? Alangkah takjub, alangkah ajaibnya hidup seorang mukmin itu. Apabila dia ditimpa dengan nikmat, Allah berikan kerahmatan pada dia, dia bersyukur pada Allah, maka dia mendapat kebaikan. Apabila dia ditimpa dengan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersabar dan di atas sabarnya diberikan kebaikan. Maka hidupnya seluruh hidup seorang mukmin itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah kebaikan. Okey, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan secara umumnya kita memang akan ditimpa musibah. Selagi mana tak meninggal dunia, tak payahlah berangan takkan ditimpa musibah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kamu sangka kamu akan dibiarkan mengatakan kami beriman? Maksudnya kita ni dengar dakwah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi SAW, daripada ulama macam Az-Zahabi. Kita dengar dakwah macam tu, kemudian kita kata saya memutuskan saya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berniat nak meningkatkan keimanan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah biar kita ucap macam tu, lepas tu tak ada ujian. Allah kata dia tak macam tu. Apakah kamu sangka kamu akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan kamu tidak diberikan ujian sebagaimana orang sebelum kamu diuji sebelum kamu? Maka itu sebahagian daripada Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menggilirkan antara nikmat dengan ujian. Memang kehidupan macam tu. Sunnatullah macam tu. Ada masa kita mendapat rahmat, ada masa kita dapat ujian. Memang sedemikian. Apa dia punya fungsi dia? Dua-dua ni ada dia punya fungsi dia kan. Apa dia punya fungsi dia? Fungsinya adalah di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Allah sebut di antara fungsinya adalah ketika berada dalam keadaan kekalahan tu, di situ Allah nak tengok siapa yang beriman, siapa yang kekal bertakwa, siapa yang kekal percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang nak pada agama Islam ni bila perkara tu bak untung kat dia saja. Itu sifat apa tuan-tuan? Itu sifat munafik. Bila agama untung kat dia, dia seronok. Bila agama membawa ujian pada dia, musibah pada dia, dekat situ dia mula nak melatah. Itu sifat munafik. Kita tengok masa perang Khandaq, masa peperangan Parit kan, perang Khandaq. Kita tengok masa perang Khandaq ketika, ataupun nama lain ni apa dia? Peperangan Al-Ahzab. Itu yang suratul Ahzab tu. Sebab Ahzab ni maksudnya himpunan tentera yang sangat besar. Ada riwayat kata 15,000, ada riwayat kata mencapai 20,000 orang tentera musyrikin. Allahu Akbar, banyak sungguh. Waktu perang Badar yang 1,400 tu pun banyak dah tu. Waktu perang Ahzab lebih daripada 10 kali ganda besar dia. Ahzab ni satu pakatan musyrik. Mana lupa ada pakatan ni. Pakatan musyrik dia kata kan. Berpakat untuk nak memerangi negara Islam Madinah. Ketika tengok tentera yang melaut tu, manusia terbahagi pada dua.
Golongan orang-orang mukmin, golongan sahabat radhiyallahu anhum, mereka tengok melaut musyrikin tu, mereka kata inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Satu pakatan yang sangat besar, tetapi Allah janji akan berikan kemenangan. Masya Allah. Ini orang mukmin, ini sahabat radhiyallahu anhum. Ada pun orang munafik ni, sikap mereka ditengok keadaan. Kalau keadaan senang, mereka kata apa? Agama Muhammad ni memang agama kebenaran. Bila waktu dia senang, bila umpamanya dapat harta rampasan perang, umpamanya dapat harta rampasan perang, orang bawa balik ke Madinah, bahagikan kepada sama-sama orang Islam, dapat untung. Bila dapat untung masa tu rasa apa? Agama ni memang agama bagus itu. Tapi waktu perang Khandaq, bila tengok musyrikin Quraisy berhimpun melaut manusia tentera tu, dia kata apa? Agama Muhammad ni bawa sial daripada kita. Ini sifat munafik. Dan sifat munafik ni, na'udzubillah min zalik, kita berlindung dengan Allah daripada sifat munafik. Zaman sekarang boleh jadi tak sifat munafik? Boleh. Kalau orang yang bila dalam bab Islam tu, bila bab untung kat dia, dia seronok. Oi, bagus Islam ni, agama bagus. Bila bab yang dia rasa boleh rugikan dia, boleh rugikan kedudukan dia, boleh mengganggu gugat dia punya kestabilan hidup dia, terus dia kata apa? Benda ni tak boleh amal dah, kata astaghfirullahalazim. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini secara keseluruhannya. Dalam segala penetapan Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada sunnatullah, tuan-tuan dan puan, hidup kita ni ada masa kita dapat rahmat, ada masa kita dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang sedemikian. Tetapi waktu ujian itulah, saya sendiri pun peribadi selalu nasihat diri sendiri, waktu Allah timpa ujian itulah, waktu tu peluang terbaik kita boleh buktikan pada Allah, ya Allah, saya orang yang bersabar. Itu peluang terbaik. Sama macam kita dekat sekolah dululah. Bila kita nak tunjuk kita menguasai sesuatu perkara kat sekolah ke kat universiti, tak kira lah. Bila kita nak tunjuk betul-betul kita kuasai subjek tu, kita kuasai apa yang orang kata apa, silibus mata pelajaran tu kan. Bila kita nak buktikan kita kuasai, bila waktu ujian lah. Sebab waktu hari biasa ni tak ada ujian, tak ada apa, tak ada peperiksaan dan sebagainya. Macam mana kita nak tunjuk kita kuasai perkara tu, betul tak? Tapi bila sampai ujian, bagi soalan boleh jawab, bagi soalan boleh jawab, jawapan pula kita kata lebih baik, sama ataupun lebih baik daripada buku lagi, dekat situ kita buktikan saya kuasai mata pelajaran ni. Sama dengan ujian dalam hidup kita, ditimpa musibah tu peluang, jangan gelabah. Itu peluang kita kata, ya Allah, daripada ujian ni saya nak buktikan saya orang-orang yang bersabar. Itu peluang tu. Okey, jadi ini sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Bersabarlah. Apa dia bersabar? Tahan diri daripada menyebut ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tahan sampai bila, Ustaz? Tahan sehingga rasa tu hilang. Selalunya bukannya lama sangat pun. Kita kata tak ada lah. Saya ingat orang kalau marah lebih daripada 3-4 jam ni, saya kira tak normal lah kot. Maksudnya benda jadi tu muka dia merah macam gulung api nak meletup. Kalau lebih daripada 3-4 jam tu rasanya tak normal lah kot manusia ni. Ada satu artikel dulu kan, seorang suami marah kat isteri dia, tak bercakap dengan isteri dia selama 13 tahun. Tu melampau tu. Itu mengada-ngada tu, kata melampau sampai 13 tahun. Tak salah, bukan salah apa sangat. 13 tahun tak bercakap. Sekadar satu hari ke apa, normal lah tu. Siapa-siapa pula, bukanlah suami isteri dengan kawan ke apa, biasalah. Tapi sebab tu Nabi SAW larang untuk bergaduh sesama Muslim lebih daripada berapa lama? 3 hari. Alhamdulillah, semua ingat. Lebih daripada lebih daripada 3 hari. Maknanya nak ambil masa nak, orang kata apa? Nak bertenang Zat, nak cool down Zat, nak solat Zat, nak fikir balik. Sebenarnya apa yang dicakap tu tak ada lah salah sangat. Nak fikir balik macam tu, berapa lama? 3 hari saja. Jangan berlebih-lebihan. Sebab tu, ni tambahan sajalah. Sebab tu kita tolak dakwah Syiah yang dia kata bila Abu Bakar tak mau bagi tanah Fadak dekat Fatimah, Fatimah sedih dan dia bawa sedih dia tu sampai sakit selama 6 bulan sampai mati. Allahu Akbar. Takkanlah Ummul Mukminin buat kerja macam tu, kita tahu. Takkanlah Abu Bakar buat kerja macam tu. Sebab tu kita kata ini satu perkara yang diambil di luar pengertian asal dia lah. Abu Bakar radhiyallahu an dengan Fatimah tak sampai 3 hari mereka berbaik. So, perselisihan manusia semua berselisih kata. Wallahu taala alam. Okey. Jadi ini dalam bab sabar. Bersabar kita iaitu tahan diri daripada perkara yang dilarang sebut ataupun dilarang laku oleh Allah, sehingga mana? Sehingga rasa tu hilang. Okey, itu sabar. Baik. Atta meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya dia berkata, sesungguhnya aku bersama kalian menolong kalian dan tidak akan membiarkan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kamu dengan sedikit ketakutan, begitu juga kelaparan,
Begitu juga kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Firman-Nya, dan sungguh kami akan berikan ujian pada kamu, maksudnya kami akan memperlakukan kamu semua sebagai layaknya orang yang diuji, kerana Allah mengetahui kesudahan segala urusan sehingga dia tidak perlu menguji untuk mengetahui seperti apa kesudahannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian pada manusia bukan sebab Allah sendiri tak tahu keputusan dia. Itu maksud dia. Bukan Allah uji itu sebab Allah tak tahu keputusan dia. Bukan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu keputusan segala perkara, bahkan sebelum daripada ujian lagi Allah dah tahu dah pun. Tetapi kenapa Allah beri ujian? Sebab memang manusia ni diciptakan, memang itulah sebahagian sunatullah. Kita dah memang diciptakan untuk diuji. Maka diberi ujian pada kita selayaknya seperti seorang manusia. Okey, itu dia punya tafsiran dia. Lalu siapa yang sabar, Allah memberikan pahala di atas kesabarannya, dan sesiapa yang tidak sabar, ia tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Ibnu Abbas menjelaskan iaitu takut kepada musuh, dan ju' iaitu kelaparan dan juga kekeringan. Ni ada banyak tafsir lah. Ada sebahagian yang kata ketakutan tu apa dia? Ketakutan itu adalah berjihad fi sabilillah. Ada rasa takut. Dalam dunia dakwah pun terang cakap ada tak rasa takut? Ada rasa takut. Terutamanya kalau kita nak sebut benda yang memang nak kena tegur, kita kata kan, oi takut kata. Ada rasa takut. Begitu juga dengan kelaparan. Sebahagian kata kelaparan ni adalah kelaparan ni adalah kemarau yang panjang. Ada juga yang kata kelaparan ini adalah berpuasa. Sebab apa? Puasa tu sifatnya lapar. Allah Subhanahu Wa Taala uji sedemikian. Begitu juga kekurangan harta. Ada sebahagian yang menyebut penafsirannya adalah kehilangan dan kekurangan harta benda, sebagai contoh matinya haiwan-haiwan ternak. Ada juga sebahagian yang menafsirkan kekurangan harta itu adalah zakat. Sebab apa? Zakat ni keluar daripada harta kita kan. Sama ada zakat zakat pendapatan ke, zakat zakat padi ke. Zakat ni daripada harta asal tu dia berkurangan. Di atas dasar itu adalah harta lebihan yang bukan milik kita. Okey. Begitu juga jiwa, kematian diuji dengan kekurangan jiwa. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan adalah kematian, pembunuhan, penyakit dan juga usia tua. Dan ada juga sebahagian ulama yang mengata diuji dengan kekurangan jiwa adalah berjihad fi sabilillah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk juga. Dan begitu juga buah-buahan, iaitu buah-buahan yang tidak muncul seperti sedia kala, tak berapa jadi. Kita pun dekat Perlis ni pun harum manis dah 2 tahun tak berapa jadi macam sebelum tu kan. Saya ingat masa lebih kurang 3 tahun lepas tu lagi banyak kot rasanya kot. Tapi kebelakangan ni kurang jadi. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya dia kata, ayat ini diakhirkan dengan khabar gembira bagi orang-orang yang sabar, untuk menunjukkan bahawa siapa yang bersabar menghadapi musibah tersebut, dia diberi janji mendapat pahala daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah menyebut ciri mereka. Ciri orang yang bersabar itu iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, iaitu dikata tertimpa musibah seperti yang telah disebutkan musibah hanya ketika ada keburukan yang menimpa, sedangkan bila kebaikan yang datang maka tidak disebutkan sebagai musibah. Maknanya musibah ni dia bila datang benda-benda buruk, bila datang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya tertarik pada penerangan Ustaz Nuzul Zikri. Dia kata kenapa ucapan ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita sesungguhnya kita adalah milik Allah. Bukan saja kita milik Allah, malahan segala perkara milik Allah. Sebab perkara ni di antara hikmahnya dia kata nak mengingatkan kepada diri kita sendiri bahawasanya perkara yang kita kehilangan tu dia bukan milik kita pun sebenarnya. Kita kadang-kadang kita rasa kehilangan tu sebab ialah manusia dia ada rasa pemilikan, kita katakan. Tetapi benda ni nak ingatkan balik bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik daripada kita, sebenarnya yang tu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada istilah milik manusia, tak ada. Yang ada pemilikan tu cuma dari segi pengurusan keduniaan saja. Tak bolehlah kita kata rumah seluruh Perlis ni tak ada siapa-siapa punya. Masya-Allah boleh pergi ambil. Bukan macam tu. Yang tu dari segi pengurusan pentadbiran. Rumah ni rumah Ustaz Azri, rumah ni rumah Tuan Imam. Lebih kurang macam tu. Itu untuk pentadbiran. Tapi dari sudut milik hakikat, perkara tu semua milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu kalau kita tengok dalam perbincangan muamalat Islam, muamalat ni banyak. Baru ni pun Dr. Zarudin sebut muamalat ni banyak lah. Perhubungan antara manusia pun muamalat juga. Cuma saja dia kata zaman sekarang bila sebut muamalat ni, orang faham bab ekonomi Islam. Jadi kalau kita tengok perbincangan bab ekonomi Islam dalam bab isu perbankan Islam dan sebagainya dan seterusnya, bila kita tengok dia punya muqaddimah tu, dia punya mula-mula nak menerangkan bab muamalat tu, selalunya semua buku apa dia sebut? Semua kitab dia sebut apa? Konsep muamalah dalam Islam ni adalah semua harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep dalam Islam. Semua harta milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita punya. Adalah milik Allah. Cuma sahaja manusia berfungsi untuk mengurus takbirkan harta-harta ni, itu sahaja. Okey, jadi kalau kita pun barangkali kita nampak itu pendapatan kita, barangkali kita nampak itu gaji kita. Tetapi kalau kita renung, sebenarnya dia bukan milik kita. Itu adalah harta yang Allah berikan pada kita untuk kita uruskan. Yang ni perkara cuba muhasabah diri balik. Sebenarnya macam tu. Harta Allah beri untuk uruskan, untuk apa? Barangkali Allah beri ni untuk bayar rumah umpamanya, untuk keluarga duduk. Uruskanlah tu. Allah bagi ni untuk apa? Berikan barang keperluan anak isteri kita. Uruskan. Nampak tak macam tu? Itu pengurusan. Bayar elektrik, bayar bil, tahulah segala bil sekarang 7-8 jenis bil zaman sekarang. Internet lain, bil telefon lain pula. Allah boleh kepala gitu, kata kan. Itu maksudnya Allah beri tu bukan hak milik kita simpan sampai bila tak. Tetapi untuk diuruskan. Sebab itulah kita kata di atas dasar tu, kalau kita ada harta terkumpul, cukup nisab zakat dia, kena keluar zakat dia. Sebab apa? Mana boleh kita simpan hak milik kita seorang, tak boleh macam tu. Allah berikan perkara tu untuk diuruskan. Okey, jadi tu kita kata konsep harta dalam Islam adalah untuk diuruskan. Dan bukan saja harta, segala perkara, semua benda. Jadi bila terjadi musibah, kata Ustaz Nuzul balik pada tadi, dia kata terjadi musibah, barangkali jadi aksiden, Allah tarik kereta kita. Barangkali kehilangan orang yang tersayang, Allah tarik nyawa kita. Barangkali jadi kita kata orang kena tipu dalam perniagaan, kan? Allah tarik harta kita. Barangkali kita kata kena curi. Ada juga kes macam tu. Ada satu kes peniaga di Pahang satu ketika tu, dia tokey kelapa sawit. Kat Pahang banyak kelapa sawit. Jadi dia bawa dia punya duit tu nak masuk dalam bank. Daripada nak masuk dalam bank tu, dia nak keluar daripada kereta dia tu, nak angkat beg duit dia tu, orang pecah tingkap bawa lagi, kata. Tanya, berapa hilang? 68,000. Bayang, 68,000, bukan 68 ringgit, 68,000 hilang, kita kata. Yang ni apa dia? Hilang duit, kita kata kan. Itu sebahagian musibah. Pemilikan tu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatkan balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan, kita ini adalah daripada Allah. Segala benda apa-apa pun yang Allah tarik, pada hakikatnya itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guna ucapan inna lillah tu. Kata Ustaz Nuzul, kita ni kadang-kadang sedih tu tak terkawal sebab kita ingat kita punya. Itu masalah dia. Kita ingat ni saya punya, kemudian hilang. Ni saya punya, kemudian tak ada. Ni saya punya, kemudian meninggal dunia. Dia tak boleh macam tu. Perkara tu sedih tak ada masalah, tapi kena kawal sedih tu dengan ingatkan balik diri sendiri, sebenarnya ni Allah yang punya. Kalau Allah nak tarik balik, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu gunanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, kami ini hamba-hamba Allah sehingga dia berhak memperlakukan kami seperti mana yang dia kehendaki. Masya Allah, mendalam perkataan dia. Kita ini adalah hamba Allah. Allah nak buat macam mana pun, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa kata Bilal? Saya tertarik pada kata-kata Bilal bila tuan dia ancam nak seksa dia, kan? Tuan dia ancam nak seksa dia, kata kalau kamu tak keluar daripada agama ni, aku akan seksa kamu. Dia kata nak seksa dia kata. Tuan dia kata aku akan seksa kamu dengan kesakitan yang kaum Arab tak pernah tengok, dia kata. Aku akan seksa kamu dengan siksaan yang Arab tak pernah tengok, siksaan sebegitu periknya. Apa kata Bilal? Bilal faham perkara ni. Dia kata, maka aku akan bersabar dengan kesabaran yang Arab tak pernah tengok, dia kata. Masya Allah, radhiyallahu anhum jami'ah. Ini sahabat. Sebab apa? Dia yakin semua ni adalah perkara ni susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan sedemikian, saya bersabarlah. Bilal bin Rabah, saya ingat Profesor Dr. Lais di UAE tu, dia pernah cerita Bilal ni orangnya hitam orang ni. Hitam dia tu memang hitam kelam. Kita kata barangkali kalau masjid kita ni blackout tak nampak dia kata. Gelap dia tu Allah. Hamba Habsyi ni hamba yang paling gelap. Kalau kulit hitam tu, orang kulit hitam pun ada juga kulit hitam agak cerah, kita kata. Ini kulit hitam memang gelap sungguh tu.
Dia ni satu hari bila keadaan, tak silap saya keadaan peperangan, ada dia cabut baju dia, nak salin baju ke apa, biasalah macam tu. Maksud dalam pada mana dia ni gelap, dekat bahagian paru-paru dia ni Profesor Sirah saya cerita, ada riwayat, bahagian paru-paru dia rusuk, bahagian rusuk dia ni putih, bukan gelap. Dia gelap berkilat, tapi bahagian paru-paru dia ni putih melepak. Jadi sahabat tengok sahabat gelap, tak tahu cerita apa. Tengok tu macam tu. Nabi SAW tanya, apa yang timpa kamu Bilal? Kenapa kamu jadi macam tu? Dia kata, ya Rasulullah, masa saya kena seksa dulu, tuan saya baringkan saya atas padang pasir, dia letak besi kat atas saya punya paru saya. Atas dia saya punya apa? Saya punya rusuk saya. Dia letak besi tu panas cahaya matahari, sehingga kan besi tu bakar kulit saya tu. Sehingga kan melecur kulit saya. Dan bila melecur kulit saya tu, mereka cabut besi tu, tarik, nak bagi sakit tu. Bila dengar macam tu, sahabat radhiyallahu anhum tak digelak tu. Ini kita kata sahabat Allah, kita InsyaAllah rasa tak kena kot macam tu. Tapi sampai macam tu sekali. Antaranya barangkali lah sebab apa? Bilal ni faham, inna lillah, kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak kenakan sesuatu pada kita, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersabarlah. Inna lillah, kita bagi Allah. Allah nak buat macam mana pun bersabarlah. Wa inna ilaihi raji'un. Maka kepada Allah juga kita bakal kembali. Okey, itu kisah sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Sabar mereka dalam menghadapi ketentuan Allah. Dan kepadanya lah kami kembali, iaitu kembali kepadanya melalui kematian dan juga kefanaan. Fanaan ni maksudnya tak kekal abadi. Kembali pada Allah artinya kembali pada keesaannya dalam kekuasaan, kerana Allah menyerahkan kekuasaan pada satu kaum di dunia ini. Kemudian setelah kekuasaan mereka lenyap, maka segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Hak pemilikan macam kita sebut tadi, itu milik Allah. Kalau Allah kata dah habis dah tarikh dia, dah tamat dah tempoh dia, maka habislah. Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik daripada kita. Subhanallah. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, tadi kita tengok bab bersabar dalam musibah. Sebelum saya baca riwayat ni, saya nak sebut sikit apa dia untungnya musibah. Itu dia. Apa dia fadilat musibah? Apa dia kelebihan musibah? Musibah ni kita kata, sekalian kita daripada kita ni manusia dekat dunia, ada tak kita buat dosa? Ada. Bukan saja ada kita buat dosa, bahkan kadang-kadang saya terfikirlah diri saya sendiri pun, dosa yang kita buat dan kita dah terlupa dengan dosa yang kita ingat, mana yang lagi banyak? Dosa yang kita lupa. Jadi dosa-dosa yang kita lupa ni, bertaubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku bertaubat padamu dengan dosa yang aku ketahui dan dosa yang aku tak tahu. Barangkali kita tak sengaja. Barangkali macam Ibnu Taimiyah pernah sebut, kita terbuat dosa, kemudian kita melewatkan taubat. Bila kita lewatkan taubat, jadi apa? Jadi terlupa habis. Kadang-kadang macam tu. Jadi dosa-dosa ni dalam buku rekod kita, ada tulis ke tak ada? Ni bukan buku rekod betul, saya pergi tonton cari lah. Buku rekod tulisan malaikat. Ada ke tak ada dosa ni? Ada. Ini di antara gunanya musibah. Ini di antara hikmah musibah. Kata Dr. Muhammad Naim Yassin dalam buku dia Al-Iman yang Guru Takmin ajar tu, ya? Dia sebut di antara perkara yang membuatkan manusia terlepas daripada azab Allah. Azab ni datang sebab apa? Sebab dosa. Kita ada dosa, kita lupa dosa kita, lupa nak bertaubat barangkali, ataupun tak ngaku dosa sendiri pun ada juga. Okey, macam tu. Nauzubillah, manusia macam-macam. Lalu di situ dia kata, dengan musibah, dosa-dosa itu terhapus, sama ada kita redha atau tidak. Okey, sama ada kita redha atau tidak. Jadi musibah pada kita, Allah hapuskan dosa kita. Sebab tu nasihat saya pada tuan-tuan dan puan-puan, yang ni bukan daripada hadis lah, tapi satu amalan yang baik. Kalau terjadi pada kita apa-apa musibah, barangkali duk kita berkebun, pak jari tercocok apa? Jari tercocok duri umpamanya kan. Barangkali saya baru ni duk nak kapak pokok. Kapak pokok patah kapak tu pusing balik kena kat tangan. Luka lah sikit, tapi tak ada lah terputus ke apa dia kata. Kalau terjadi benda-benda macam ni, apa yang Nabi SAW sebut, tidaklah satu musibah ditimpa pada seorang mukmin melainkan Allah menghapuskan dosa kerananya, bahkan tertusuk duri sekalipun. Tadi pun saya duk pegang, orang kata apa, goreng roti panas tu terpegang, lupa panas kan, melecur tu, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Sebab apa? Sebab musibah yang Allah timpakan tu, apa dia punya tujuan dia? Nak hapuskan dosa. Tercocok juga, Allahumma firli, maafkan. Dengan cocoknya duri ni tak apa, saya redha, tapi minta hapuskan dosa saya. Ini guna musibah.
Sebab dosa kita ni, Masya Allah, Tuhan je lah tahu betapa banyaknya. Kita pun tak simpan rekod dosa kita banyak mana. Yang simpan rekod siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gunanya musibah. Okey, jadi musibah, kata Dr. Naim yang tadi saya sebut, sama ada kita redha ataupun tidak, musibah itu memang menghapuskan dosa. Berdasarkan mana? Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidaklah satu musibah ditimpa pada seorang mukmin melainkan Allah menghapuskan dosa dia. Jadi kata Dr. Naim, sama ada dia redha ataupun tidak pada musibah tu menghapuskan, dengannya Allah menghapuskan dosa. Cuma dia kata bezanya, kalau orang yang ditimpa musibah dan dia redha, maka Allah hapuskan dosanya dan Allah berikan pahala ke atas kebaikan dia. Itu kalau redha. Kalau tak redha, adakah dosa terhapus? Dia kata pandangan dia, dosa masih lagi terhapus. Cuma saja bila terjadi ujian dan tidak redha, dosa yang dulu terhapus, tetapi datang dosa baru. Dosa apa? Dosa tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni rugi tak tuan-tuan? Rugi. Allah dah beri musibah, Allah bagi peluang untuk kita hapuskan dosa. Kita tak redha, tambah pula dosa baru. Ini namanya dosa kering, kita tahu. Maknanya tak ada buat apa, duduk cuma tak redha saja, tapi Allah dah hapuskan musibah, gara-gara sebab tak redha jadi pula dosa baru. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang membuatkan anak Adam ni rugi dekat akhirat nanti. Okey, wallahu taala alam. Saya ingat sampai situ, kita bagi ruang untuk apa? Azan dulu insya-Allah. Lepas tu kita buka untuk soalan. Tafadhal. Baik, wallahu taala alam. InsyaAllah saya ingat sampai situ perbincangan kita. InsyaAllah minggu depan tak ada aparan melintang, kita akan sambung lah, iaitu di yang seterusnya kita berhenti kat sini. Hadis secara khusus yang mana Nabi SAW sebutkan berkenaan apa yang terjadi apabila seseorang itu kehilangan anaknya. Kehilangan anak ni perkara yang besar lah. Kita pun sebagai ayah, kita mengharapkan anak kita yang kebumikan kita, bukan kita yang kebumikan anak kita. Jadi bagaimana benda tu terjadi, ada dia punya fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah minggu depan kita bincang bermula daripada hadis, insyaAllah. Wallahu alam. Baik, ada soalan sebelum kita bangkit solat. Ya, silakan. Okey. Saya pun tak tahu kes tu. Yang saya tahu pun sekadar tu saja. Dia pergi ke perkuburan Syekh Idris Mawrawi dan baca kitab Bahrul Mazi dia. Bahrul Mazi dia tu. Bahrul Mazi ni dia sebenarnya syarah bagi Sunan Tirmizi. So tak silap saya, dia Tuhfatul Ahwazi, dia punya tajuk asal dia. Tapi saya tak tahu secara lanjut, maksudnya dia ada tabaruk ke, maksudnya dia baca tu bila dia percaya baca kat situ boleh macam mana pun kubur ni jangan bagi tempat Quran, jangan bagi tempat hadis lah. Baca buku hadis lah. Cuma saja tujuan itu saya tak tahu. Adalah saya dengar sambil duk buat kerja tu, kawan-kawan duk cakap, tapi saya tak tahu dia punya perincian kes tu, wallahu alam. Tapi setakat yang saya boleh komen, kubur ni bukan tempat buat kerja macam tu lah. Kita baca hadis, baca kat pejabat, baca kat pusakaan, wallahu alam. Takut ada unsur tabarruk dekat situ, wallahu alam. Tabarruk ni boleh dalam Ahlussunnah. Tabarruk ni maksudnya apa? Mengambil berkat, boleh. Tetapi tabarruk ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sebab cuma Allah saja yang tahu mana tempat yang ada keberkatan. Apa maksud keberkatan? Keberkatan ni maksudnya suatu tempat ataupun suatu masa yang kalau kita ibadah ketika tu, pahala dia berganda-ganda. Macam contoh malam Lailatul Qadar. Macam mana kita tahu malam Lailatul Qadar pahala dia berganda? Sebab daripada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada dia punya dalil dia. Jadi keberkatan ni, saya lebih pada pandangan keberkatan ni kena ada dalil. Sebab kita tak tahu keberkatan kat mana. Keberkatan ni bukannya ada apps yang kita boleh kesan keberkatan kan. Masuk apps tu, lepas tu tengok, oh Masjid Jawi Dalam berwarna hijau malam ni, maknanya keberkatan ada kat Masjid Jawi Dalam malam ni. Mana ada macam tu? Jadi macam mana kita nak tahu keberkatan tu kat mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada Nabi SAW. Dan kubur bukan sahaja Allah dan Rasulnya tak pernah sebut ada keberkatan, bahkan Nabi larang untuk ibadah di kubur. Jadi ni satu perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian lah. Tapi dia punya niat apa semua tu saya tak tahu, cerita dia tu saya tak tahu perincian dia, wallahu alam. Ya.
Baik, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Dan sebelum tu Abang Karim kita pesan esok kelas Ustaz Afiq jalan seperti biasa, insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.